Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam siri kuliah memperdalami rukun ibadah solat. Dan kita masuk pada kali ini siri yang ke-26. Siri yang ke-26 dan menggunakan kertas rujukan kita, kertas kerja kita berada di muka surat 32. Di bawah pecahan, tajuk pecahan, syarat-syarat syarat melafazkan salam yang pertama. Ya. Baik, kita teruskan perbincangan kita. Bila dikatakan syarat, benda ni merupakan benda yang kalau tanpanya menyebabkan satu-satu amalan atau ibadah itu tidak sah. Bila kita syarat-syarat, dia melibatkan syarat-syarat sah. Itu maksudnya. Ya. Macam salah itu sendiri, syarat dia di antaranya adalah menghadap ke arah kiblat. Kalau permasalahan kiblat ini tidak tepat, tidak betul, maka sembahyang itu automatik dia jadi tidak sah. Begitulah pentingnya syarat dan rukun. Ya. Baik. Yang pertama dikatakan di sini memelihara segala kalimahnya. Ya. Memelihara segala kalimahnya. Makna kalimah ni perkataan. Dia punya words. Ya, perkataan dia. Pelihara kalimahnya maknanya kita memelihara segala hurufnya. Sebab daripada huruf akan membentuk syllable, suku kata. Daripada suku kata pula membentuk perkataan. Perkataan itu namanya ke Arab dia kata kalimah. Ya, memelihara, apa makna memelihara? Menjaga betul-betul. Bukan a matter of doing it, bukan semata-mata buat, tapi mesti buat dengan betul, tepat. Sebab ini ibadah. Bila ibadah, dia tak sama dengan budaya. Nak cerita ni, ya. Jadi kita kena faham di sini, memelihara segala perkataan bermula daripada memelihara huruf, memelihara suku kata, barulah memelihara perkataan. Ya. Dari salam ni dia ada dua perkataan yang wajib. Ya, dua perkataan yang wajib, yakni assalamu alaikum. Itu dua perkataan. Kalimahnya banyak, ada tu pecahan dia. Perkataan yang sunat menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, wa rahmatu Allah. Ada 4 perkataan. Assalamu alaikum wajib, wa rahmatu sunat, Allah wa rahmatullah sunat. Ya. Kemudian dari segi ini kalau kita tengok dalam masalah imam-imam mazhab, imam-imam mazhab, bagi Imam Hanafi sekurang-kurangnya assalam. Kalau kita tengok dalam satu qaul Imam Hanafi, dia kata memadai dengan assalam tanpa menyebut alaikum. Ya. Tapi sempurna menambah warahmatullah.
sempurna. Maknanya Assalamualaikum warahmatullah itu menjadi pilihan utama mazhab Hanafi. Bagi mazhab kita, sebelum tu kita terus kepada imam mazhab yang kedua, yakni Imam Maliki. Maka Assalamualaikum, dia kata sah dengan kita baca Salamun alaikum. Bagi mazhab Maliki. Sempurna tambah dengan wabarakatuh. Ada pula tambah wabarakatuh pula. Dari segi mazhab Maliki. Dan bagi dua lagi mazhab, yakni mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, sekurang-kurangnya Assalamualaikum dan sempurna tambah warahmatullah. Ini yang kita duk praktis selama ni pun. Assalamualaikum warahmatullah. Nak sebut tu biar pelihara betul-betul. Assalamualaikum warahmatullah. Gabungan antara yang fardu dan yang sunat. Ya. Assalamualaikum wa. Jangan putus suara situ. Kalau dari segi tajwid dia panggil izhar syafawi asyad. Izhar syafawi asyad. Bersangatan izharnya. Sebab mim berjumpa dengan waw, satu lagi mim berjumpa dengan fa. Tajwid kata wahdal lada. Jaga, hati-hati, supaya jangan apabila mim berjumpa waw, mim mati berjumpa waw, dia jadi macam bacaan idgham. Dia jadi macam Assalamualaikum wa kum wa. Takut jadi macam itu. Kalau jumpa fa, takut jadi ikhfa. Takut jadi bukan as-salah lah. Katalah hum fiha, hum fi, jadi ikhfa. Dia mau hum fiha. Jangan berhenti pula. Hum fiha. Macam kita baca Fatihah, ada satu izhar syafawi asyad. Alaihim kedua dengan waladha. Ghairil maghdubi alaihim walad. Patutnya begitu. Tak ada putus mim tu sebab dia ada baqaul gunnah. Ada kesan dengung. Dia tak boleh Assalamualaikum warahmatullah. Bukan masalah tak boleh tu tak sah, tapi tak sempurna kaedah bacaan. Saya pernah tegur ada satu imam masjid, dia baca macam itu. Tapi nasib baiklah, dia imam yang duduk pengajian, senang cerita. Ini imam yang ego ni, tak mau duduk pengajian. Dia ingat title imam tu boleh PhD dalam syariah. Balik haji tu dapat master degree daripada dalam syariah. Ini masalah orang kita, ego tak menentu. Bila tua tu boleh dapat BA. Ini masalah orang kita. Bila pencen tu maknanya boleh dapat diploma. Seolah-olah dikaitkan umur ni bagi bertambah banyak ilmu yang diperoleh, padahal mengaji tidak. Jadi kalau macam tu nak kena betul-betul kita baca ni, jangan sampai putus. Saya sedang mensyarahkan masalah memelihara. Kalau tak cakap macam tu, orang tak faham apa erti memelihara. Sebab itu ada orang bagi dia asal baca cukup. Dia kata itu sebenarnya sudah memadai daripada orang yang bibir pun tak bergerak. Dia kata, dia banding dengan yang itu. Memang hebatlah dia ni. Tapi kita untuk upgrade, untuk membuat penambahbaikan, kita mesti betul sebutan. Dan betul menghalusi itu. Dia namanya memelihara segala kalimahnya. Perkataan tu dipelihara. Bunyinya sin, jangan bunyi tha. As-salam panjang. Mu'a jangan tekan. Mu'alai. As-salamu tak boleh. As-salamu bukan mu'alai. Alaikum wa, jangan alaikum wa. Alaikum wa, tamu juga. Alaikum warah. Tak kena tu. Warahma tak kena juga. Nak bagi cantik. Macam orang perempuan kalau pakai bedak pun nak bagi rata dah. Tidak nampak macam pakai bedak sejuk. Pakai bedak sejuk ni tidur tak apa, dia mau pakai bedak sejuk, tidak rata pun. Tapi bila motorbik, dia tidaklah suruh pakai bedak macam muka hantu.
Tapi nak bagi rata gitu. Kalau bagi bacaan pun gitu juga, nak jaga betul-betul. Soalnya ustaz-ustaz pun tak cerita benda ni, itu tak apa, maafkan ustaz-ustaz tu sebab bukan bidang dia. Kita nak cerita sebab ini bidang kita. Walaupun tidak PhD kita dalam bidang ni. PhD ni untuk dapat PhD saja, periksa, kajian. Tapi amalan ni berdasarkan continuous. Ada continuity ilmu dalam bab-bab macam ni. Kita terus kita hayati sampai mati. Gitu ya. Itu sebab kita nak kata alaikum warahmatullah, bukan Allah tu. Allah, Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Kalau dua harakat. Assalamu alaikum warahmatullah. Kalau empat harakat. Assalamu alaikum warahmatullah. 6 harakat jarang orang buat lah. Kalau buat pun batuk orang belakang. Panjang je. Panjang sangat tu. Jadi kerang yang terkentut kau nanya pula dia nak menunggu Allah tu habis terkentut, dia kan tak pasal-pasal ni. Habis sembahyang dia empuk kepada Pak Imam, mu punya pasal aku terkentut panjang mu. Buat Allah tu panjang sangat dia kata. Gitu. Ini dikatakan memelihara segala kalimahnya, perkataan dia, ya. Allah, Allah tak mau. Allah, kalau tak bunyi pula nak jaga. Warahmatullah. Kita bukan keturunan Mak Bangla. Mak Bangla pun nak hantar balik belaka lah. Ya? Kita ni orang Melayu, Jawa, Banjar yang kadang-kadang fasih pada orang Arab lagi. Ya? Tu pegawai kita pun, orang Arab pun salute bacaan dia. Kalau dia baca, orang Arab keliling dia, dengar dia baca. Ya? Baik. Ini cerita memelihara segala kalimahnya. Berapa hal tu? Nombor 1. Nombor 2, memelihara segala tasydidnya. Memelihara segala tasydidnya maknanya memelihara segala sabdunya. Ya? Memelihara segala sabdunya. Nak jaga sabdu-sabdu ni. Ya? Assalam, walaupun kita sudah bincangkan sebelum ni, tapi sebab ni berdasarkan kata kerja kita lalu. Ya? Itu sabdu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sabdu lagi. Maknanya satu sabdu duduk di bacaan rukun, satu sabdu duduk di bacaan sunat. Nak jaga sabdu ni. Bukan makna bila sabdu sunat ni kita boleh ringan-ringankan pula. Tidak. Ya, asalkan namanya dia sabdu, dia duduk dalam rukun ke, dia duduk dalam sunat ke, hukum sabdu tetap sama. Pada adatnya sabdu akan memberatkan sebutan huruf bagi huruf-huruf tertentu. Pada adatnya sabdu akan mendengungkan bila dia duduk pada huruf yang berdengung. Pada adatnya sabdu akan menetapkan bacaan, dia panggil tamkin qiraah, pada huruf-huruf yang bila dia letak sabdu, dia akan ditetapkan sebutan ya, iya, betul. Jadi sabdu ni dia ada peranan dia yang tertentu. Itu maksudnya memelihara segala sabdu. Bila begitu maknanya tak timbul masalah sabdu pada bacaan rukun atau sabdu pada bacaan sunat. Hukum tetap hukum. Tak timbul pula isap rokok sikit-sikit tak apa. Banyak cantik mukamu. Apa Tuan Guru kata? Orang rokok ni lebih hina pada lembu. Padahal mukamu dah. Lembu yang tak ada otak, tak ada fikiran ni, berak tengah jalan, tak ada undang-undang nak ambil tindakan ke dia ni. Manusia, Allah bagi otak, bagi fikiran. Benda hak bagi rosak agama, rosak dari segi kesihatan, mu buat juga. Makna mu lebih hina pada lembu. Kata Tuan Guru anak lah, keluar surat khabar semalam. Makna orang merokok ni lebih hina pada lembu. Padahal dah tuan-tuan ada merokok sini. Ada merokok jangan ikut kuliah saya. Berhenti merokok dulu. Sekian dimaklumkan. Tak reti-reti bahasa lagi. Bila orang kata bersanding tu tak boleh, tak boleh lah. Bukan masalah ambil gambar. Ambil gambar lain.
Kalau bersanding tak ambil gambar pun tak boleh. Ada orang kata, oh, bersanding ni tak apa, masuk rumah kita tengok puak-puak keluarga kita saja. Penanggah-penanggah ni, dia nak kelih juga. Tokong duduk atas tu. Gitu. Bukan masalah ambil gambar. Mak andai tu, ada yang bondel, ada hot cantik, ada hot tino. Masa ngandai pengantin ni, dia buat apa? Tidak pengantin tu pakai baju sendiri. Tidak. Bila orang kelih walaupun keluarga namanya, tengok bersanding, mulut celupa dia ada juga keluarga ni. Mulut tak senonoh. Vokal punya mulut. Bukan kata tidak keluarga dia. Yang keluarga pun mulut celupa juga. Kalau kata nak bersanding untuk keluarga boleh. Yang keluarga pun kadang-kadang datang pada kampung, rambut warna-warni. Betul tak Syekh Azmi? Keluarga. Tak kira keluarga negeri 9 ke, keluarga negeri 10 ke, tak kira lah. Yang datang tu rambut colour. Yang rambut colour tu tengok bersanding. Ini keluarga ni. Habis nak kata tak keluarga pula boleh tengok. Tak boleh juga. Sebab bersanding tu tak boleh. Rukun ke-11 agama Hindu. Saya dah tanya dah. Kawan saya ambil belajar agak Sami ni belajar kat India, ambil sijil. Dia royak kanan. Itu bersanding-sanding itu kita punya rukun nombor 11 dia cakap. Pula. Itu yang saya pun mengaji 1 jam lebih dengan dia. Mengaji itu teknik-teknik daripada letak tu tokong atas tu, pari-pari dengan ada baru-barunya, renjih-renjih, itu semua dia punya. Bukan dia punya budaya, dia punya agama. Nak cerita ni, kita pula ikut. Sebab ada orang tertentu buat, sebab ada orang status agama buat. Kenapa ikut orang itu buat? Yang orang tak buat, kenapa tak boleh ikut? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum itu. Kenapa kita nak menambah ramaikan orang yang tak faham? Kenapa kita tak tambah ramaikan orang yang cuba nak faham? Ikut team building lah, ikut motivasi itu, motivasi ni. Tengok-tengok orang motivasi pun sandingkan nak. Ini pening kepala kita. Kenapa tengok orang macam tu? Tengoklah orang yang tidak membuat benda-benda macam tu. Ikutlah ustaz yang tidak merokok. Jangan ikut ustaz-ustaz yang merokok. Ikutlah haji yang tidak merokok. Apa ikut haji yang merokok? Ini bukan ceramah umum. Ini cerita semayang. Dan isu itu adalah natijah daripada semayang. Saya memang tak nak ustaz, bini saya. Pasal mu tak bawa bini mu dengan ceramah. Pasal itu dia tak faham. Cuba dia jadi bini mu. Masa mu terima aku terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mah kahwin sekian-sekian tunai, tidak hutang pun. Masa dah ambil tu gunung tu punya tanggungjawab, kenapa tak bawa dia dengan ceramah? Biarkan dia kat rumah, awak ada hebat sebagai orang masjid. Bila nak buat nikah kahwin, tengok. Yang tak faham mengalahkan yang faham. Lebih teruk isteri kontrol suami. Dari segi bersanding-bersanding ni. Pasal apa? Ini yang kita duk cakap semua. Bawa anak bini dengan ceramah agama. Bawa adik kakak, bawa adik-adik beradik, saudara mara dengar agama. Bawa anak, bawa menantu, bawa cucu dengar ceramah agama. Kau tak bawa, inilah bahala ni. Nak cerita. Faham tak tu? Mu jaga, mu tidak lagi tu. Awak tak faham. Mu pun sama juga. Belum lagi. Banyak lagi orang pujian kita depan ni. Minta maaf. Ghazali dah kan? Dah. Dah pun nak jaga juga. Yang dah pun kena tak faham juga. Baik. Bukan tu orang lain. Orang kampung mana? Senang orang kampung mana? Senang. Tak dia nak cucuk siapa-siapa. Ni cerita tasydid ni tadi ni. Cerita tasydid ya. Allahu Akbar. Jadi nak jagalah tasydid ni. Sebab bila kita kurangkan tasydid, bermakna huruf kurang satu. Bila huruf kurang satu, kalimah tak cukup. Kenapa kalimah tak cukup? Pembinaan suku kata tak lengkap. Bila pembinaan suku kata tak lengkap, kata tidak memberi makna. Mana boleh kata-kata dalam sembahyang tidak memberi makna, sedangkan kata-kata dalam sembahyang penuh bermakna dan bermaksud. Sebab itulah memelihara tasydid, segala maknanya tiap-tiap tasydid itu diwajib dipelihara.
Ya. Baik, 2. Yang ketiga, memelihara i'rabnya, yakni barisnya. Baris-baris dalam salam tu, dan kita ni duk ikut di mazhab Syafi'i sokmo, maka kita kena jagalah, ya, baris-baris tu kita jaga, ya. Baris atasnya, baris matinya, semua nak jaga. Assalamualaikum. Lain semua baris atas dengan baris mati, ada 2 tempat baris depan. Assalamualaikum, itu baris depan. Yang lain baris atas dengan baris mati. Baris ni nak bagi betul. Kalau bunyi baris atas, dia akan bunyi fathah. Sa, la, la, lai. Bila dia baris depan, bunyi dia dhammah. Ya, mu, kum. Kum dia ada lahjah situ. Dia tidak kum, tidak begitu. Dan tidak kum pula. Dia kum. Kum, tidak kum, tidak kom. Itu .com. .com orang tak kata .com, tak ada. Dia mesti .com. Jawa pun kata .com, Melayu pun kata .com, tak? Dia tak kata .com, tak ada. Sebab memang kena sebut com. Jadi bila salam dia kena kum, bukan kum atau kom. Faham tak ni? Tuan-tuan takkan dengar ceramah ni kat Malaysia. Ini Malaysia juga lah, nak cerita kuliah lain dia tak cerita benda ni. Bila orang ramai tak cerita, bukan makna fakta ni tak ada. Kita nak perjelaskan yang dikatakan syarat ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bab kiblat tu dia betul-betul tepat, tak boleh lari sikit pun. Baru ni kita tengok dekat satu musalla dekat petrol pump, kiblatnya salah selama ni, lari begini. Terpaksa kita ikhtiarkan, tulis dengan marker kat lantai tu, ambil batang mop, onyuh yang atas tu, biar dia jatuh ke bawah, lekat kat bawah, lukis kat bawah tu dengan marker yang permanent tu, tulis elok-elok kiblat yang sebenarnya atau kiblat yang betul. Habis selama ni orang tu sembahyang situ macam mana? Salah tu lari begini, simpang, patut begini, dia bubuh begini. Nak biarkan saja? Kalau semua orang biarkan saja, atau orang tak ambil berat langsung, tak tengok pun kiblat, itu penting ni jam ada kiblat. Tengok betul-betul. Jam saya ni dah lebih hampir 10 tahun, steady lagi, dan banyak dah ambil manfaat daripada ni. Pergi masjid-masjid besar, masjid wilayah persekutuan, tengok betul. Masjid negara, betul. Masjid negeri Melaka Al-Azim, betul. Ya, masjid negeri Shah Alam, betul. Surau tempat saya pun betul. Rumah saya pun betul. Tiba-tiba musalla petrol pump tak betul. Kamu tak kalah bila benda ni salah. Test lagi. Pergi pula tempat masjid tu, masjid Rantau Panjang, Kelang, betul. Pergi petrol pump tu tak betul. Mana salah kiblat ni? Ini syarat. Kena teliti. Kenapa bab itu kita nak teliti tentang benda-benda macam ni? Kerana tak ramai orang bercakap, maka benda tu maknanya boleh maaf. Tak boleh. Kita bertanggungjawab terhadap isu-isu agama kita. Ayam cucuk kat Damansara, semalam kat kota kat Damansara. Kalau ayam cucuk, kita rata-rata tak nak makan kan? Haram. Itu cerita agama, itu bukan cerita budaya. Makna dalam agama ni kena jaga, baik bersanding, baik merokok, jangan terlibat sikit pun. Oh, dia kata minyak dengan air tak bercampur. Mari sini saya campurkan, tengok macam mana. Ya? Yang minyak dengan air tak bercampur tu, ngapa dia minta syurga lain ke akhirat nanti? Dia akan dicampak ke dalam neraka lain. Orang yang dengan ceramah pun tak syurga tu juga kan? Orang yang tak dengar ceramah pun orang minta syurga tu juga kan? Kenapa bila bab-bab macam tu minyak dengan air tak bercampur? Kalau cili ke mulut dengan cili api? Kalau orang Negeri Sembilan, cili kan dengan cili api tu. Ayo orang Negeri Sembilan ni. Sebab negeri dia ada 9. Selangor tak kabur, negeri ada 7. Nah, 6. Ceritanya. Ini cerita pun, cerita baris. Cerita baris. Ya Allah, jadi betul jaga baris dia. Barisnya betul, bunyi baris tu pun nak kena betul. 3.
Yang keempat, tidak sah. Maknanya tidak sah ni tidak diterima. Lafaz atau sirah, betul kan tu, sirah. Ya, B itu ganti H, sirah. Ya, sirah ni ungkapan. Ya, itu diterbalikkan. Ini adalah menurut pendapat yang terkuat, yang asah. Ada satu pendapat memakruhkan bila berbuat demikian. Maknanya tak boleh kita terbalikkan. Alaikumussalam, tak boleh. Kita dah bincang pada siri sebelum ini, macam mana kedudukan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, makmum perlulah melakukan salam yang pertama selepas imam. Ini agar makmum tidak nampak tergesa-gesa sangat dalam memasuki urusan keduniaan. Ya. Makmum ni dia bagi salam selepas imam, imam bagi salam. Jangan nak maknanya berebut-rebut, ya, nak bagi salam dengan imam. Sebab itu setengah daripada qaul menyatakan wa an yusallimal ma'mum ba'da taslimatayil imam. Salam makmum tu setelah selesai salam imam yang kedua. Itu satu pendapat dalam mazhab kita. Bila imam dah bagi salam kedua, baru kita mulakan salam yang pertama. Kecualilah kalau kita ada masalah-masalah yang mendatang, perut rasa lain macam ke, ya, dan sebagainya, anak bunyi menangis kat belakang ke, baru teringat pintu kereta tak kunci lagi, helam dah lama rosak, ya, central locking dah lama limpuh, baru teringat, oh kasut aku tadi, oh kasut mahal ni, bukan kasut sale JKD punya, ya, kasut mahal ni, Allah, lupa pula tukar sandal Maidin. Mungkin dia nak cepat, ya, maka dia pun cepat-cepat naik, begitu. Itu mungkin dia nak segerakan, ya. Jadi makmum bagi salam selepas imam bagi salam. Maknanya selepas imam tu, maknanya selepas salam imam yang kedua. Itu maksud dia. Tapi tidak menjadi salah juga bila imam dah bagi salam pertama, makmum terus yang masbuk dia tambah. Tidak menjadi salah juga begitu. Cuma untuk keseragaman, mazhab Syafi'i ni di antara ikhtiar, dia berhati-hati, dia banyak, kalau kita tengok dia nak membuat sesuatu tu nampak keseragaman dalam tindakan. Kalau kita dari segi keduniaan pun kita nak keseragaman, kan? Keseragaman tu juga merupakan sebahagian daripada disiplin apa hal sekalipun, ya. Kalau kita hidang barang makan, kalau boleh orang yang betul-betul dia ada dia punya prinsip dia, kalau boleh cawan nak sama semua, betul tak? Piring pun nak sama semua, gelas nak sama semua. Itu garpu tu pun kalau boleh nak sama, betul tak? Kalau boleh tisu tu pun nak brand yang sama, betul? Ya, kalau boleh ikan potong tu, biar badan ikan semua ada dalam piring tu, punya nak sama, betul tak? Contohlah, tak faham pun tak apalah, anggukan aje lah, menunjukkan tuan-tuan letih bersama saya. Tak apa, jangan buat macam Pak Bandi, ya, muka tu, muka welfare, cuba tunjuk faham sikit, ya. Letih ustaz kita ni nampak, ya. Kita pun sama-sama maknanya menyokong, ya, bukan menyokong bawa rebah. Okay. Baik. Habislah tu pada adat ketah kerja kita bab syarat melafazkan salam yang pertama. Kemudian kita pergi pula kepada tajuk seterusnya, yakni bentuk bacaan, ya, salam yang pertama. Ini maknanya dia merupakan ulangan, tapi kita baca juga, ya. Sekurang-kurang salam Assalamualaikum. Salam yang kedua, salam yang sempurna pengucapannya Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dalam mazhab kita tidak sunat menambah wabarakatuh. Bagi kita tidak sunat menambah wabarakatuh, ya. Tapi yang kita bahaskan tadi bagi mazhab Maliki sempurna pula dengan penambahan wabarakatuh. Baik,
lanjutan daripada bab salam ini juga, kita tengok hukum salam ni sebagai pengukuhan, kalaupun sudah kita nyatakan sebelum ini, dari segi mazhab ni, mazhab-mazhab ni, bagi mazhab Hanafi, salam ni dia wajib sembahyang. Dia bukan fardu. Macam haji, ada fardu, ada wajib kan. Wajib ni di bawah sikit pada rukun haji kan. Kalau rukun tu mau tak mau mesti buat. Kalau wajib tu kalau tinggal pun ada dia punya gantian dia, dah. Bukan jatuh. Ya, maknanya ada dia punya denda dia. Tapi bagi mazhab Hanafi nampaknya salam ni dia berstatus wajib sembahyang, bukan fardu. Apa dia? Kedua-dua salam tu. Bagi mazhab Maliki pula, salam yang pertama itu fardu. Cukup sekali dan gugur salam bagi orang yang tak mampu. Maknanya bagi mazhab Maliki, kalau salam sekali pun sudah memadai. Ya. Bagi mazhab kita, salam yang pertama itu fardu dan salam yang kedua itu sunat hai'ah. Disebut sunat hai'ah supaya jangan orang kata sunat abad. Sunat hai'ah. Ya. Dan bagi mazhab yang termuda, yakni mazhab Hambali, kedua-dua salam itu fardu pula. Orang Mekah, orang Madinah, orang Arab Saudi ni atau Saudi Arabia ni, dia kalau bagi salam dia kena dua-dua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia dua-dua tu fardu. Kita satu fardu, satu sunat. Cuma dalam mazhab Hambali, kecuali sembahyang jenazah, sembahyang sunat, sujud tilawah, sujud syukur, boleh keluar dengan satu salam sahaja. Nampak ya? Bagi mazhab Hambali, kalau sembahyang jenazah, yang 4 takbir itu sembahyang sunat, apa juga sembahyang sunat ya, nawafil, sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud orang kata sujud apa? Sujud sejadah orang Melayu kita kata. Kemudian sujud syukur, adanya sujud syukur ya. Boleh keluar perlakuan ibadah yang kita sebut ni tadi dengan satu salam saja. Maknanya dia bagi Assalamualaikum warahmatullah, lepas tu dia boleh keluar. Mazhab mana? Mazhab orang Saudi Arabia khas ni. Ya. Baik, itu sebagai pokok tambah ya. Baik. Kemudian habis bentuk bacaan salam yang pertama, kita pergi kepada muka surat berikutnya, muka surat 33. Perkara-perkara sunat dalam salam. Perkara-perkara sunat dalam salam. Baik, yang pertama, melafazkan salam yang kedua. Ini sebagaimana kita sebut perbandingan mazhab tadi. Ya, salam yang kedua tu bagi mazhab kita hukumnya sunat. Okey, clear. Yang kedua, berniat keluar solat. Ya. Berniat keluar solat, keluar sembahyang pada permulaan salam yang pertama. Maka sunat kita niat keluar. Niat keluar sembahyang. Jarang kita dengar tak? Niat keluar sembahyang itu hukumnya sunat. Ya. Sekiranya berniat keluar sebelum itu, kalau kita niat permulaan salam pertama, hukumnya sunat. Permulaan bermakna dah asal dan niat keluar. Tapi kalau sebelum itu, sebelum A kita dah niat, memanglah batal lah. Macam juga kita berniat berbuka puasa. Niat berbuka puasa, batal puasa, sebab belum sampai masa. Sembahyang pun begitu juga. Ya. Berniat, kalau niat keluar sebelum itu, maka batal sembahyangnya. Dan sekiranya berniat keluar di pertengahan salam, tidak mendapat pahala sunat, kata mazhab Syafi'i. Ya. Di tengah-tengah ada Assalamu, baru dia niat. Itu kira tengah yang fardu lah, sebab Alaikum ada satu lagi.
Yang sunat macam ni bila dia pun niat keluar sembahyang. Niat keluar sembahyang macam mana? Ada letakkan dalam hati ni, aku keluar sembahyang kerana Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah amalan tu bersandarkan kepada niat. Kepada niat. Sebab itu disebut oleh tuan kitab kita dalam furu', dalam masalah cabang ni, dia kata yusannu niyatul khuruj minas salat bitaslimatil ula khurujan minal khilaf fi wujubiha. Berniat keluar daripada sembahyang dengan salam yang pertama supaya keluar daripada ikhtilaf, yakni perbezaan pendapat dengan faham yang mewajibkannya. Ini pendapat contohnya Ibnu Suraij dan lainnya, wajib niat keluar sembahyang. Ada qaul yang lain daripada imam yang lain, niat keluar sembahyang tu wajib. Jadi nak keluar pada perbezaan pendapat tu, ambil jalan tengah. Kita juga pasang sebagai sunat berniat keluar sembahyang. Mana kita meraihkan juga. Sebagaimana saya memberi talaqi musyafahah Al-Quran, bila sampai waqaf Jibril, ada macam-macam pendapat. Ada pendapat yang masyhur, yang jumhur kata sini waqaf Jibril, sini tidak. Tapi ada pendapat kata yang ikhtilaf, yang jumhur kata tidak, dia kata situ juga waqaf Jibril. Maka dalam sistem talaqi yang saya buat, maka kita raihkan juga, kita tunaikan juga pendapat yang katakan di situ waqaf Jibril, walaupun pada jumhurnya tidak. Kita baca juga. Nak keluar daripada ikhtilaf, nak keluar daripada perbezaan pendapat. Maka niat keluar sembahyang itu dihukum dia sunat, sunat. Baik, nombor 2. Yang ketiga, berpaling muka. Berpaling muka ke kanan dan ke kiri. Berpaling muka ke kanan dan ke kiri. Berpaling muka ke kanan dan ke kiri. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang diterangkan daripada perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia melakukan salam, maka sahabat-sahabat dapat melihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya sunat kita memalingkan muka ke kanan dan juga ke kiri. Cuba kita tengok apa dia punya dalil, sebagaimana diceritakan oleh Wa'il bin Hajar radhiyallahu an dalam sebuah hadis, yakni riwayat Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud ada 6 buah kitab yang tebal 1 inci lebih. Tiap-tiap satu diterangkan begini: Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuh. Sebab itu tidak salah mazhab Maliki mengatakan wabarakatuh itu sunat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia dalam banyak keadaan kadang-kadang dia buat begini. Begitu juga dengan baca Quran. Ada masa Rasulullah baca macam ni. Itulah timbulnya ilmu qiraat. Ilmu qiraat bukan karangan ulama. Ada panjang cerita dia. Jadi balik kepada ini, dia kata, sambung balik, wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Daud. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata ni sahabat ni, sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca atau melafazkan salam ke kanan. Makna ke kanan tu beliau tulis lah. Takkan dia sebut kanan tiba-tiba dia tak tulis. Bila dia kata dia lafazkan salam ke kanan, makna dia akan tulis ke kanan, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan demikian juga bila Nabi SAW berpaling ke kiri, Nabi SAW melafazkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas menceritakan kepada kita kedua-dua salam itu dilakukan dengan memalingkan muka sehingga terlihat
pipi sebelah kanan pada salam yang pertama dan pipi sebelah kiri pada salam yang kedua. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita paling itu penting, ya. Kita paling muka ke kanan, paling muka ke kiri. Tapi sekadar palinglah. Jangan sampai menjenguk jadinya. Ada orang kadang-kadang kita pun nak tergelak juga tengok dia sembahyang. Bila dia sembahyang sunat kita tengok. Contohlah dengan izin, ya, lakonan di Masjid Suwar yang kita tengok. Tengok, ya. Tapi ini bukanlah cara yang sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap dengan kening ke? Macam ayam sabung je, kepala tu meletup-letup. Assalamualaikum warahmatullahi. Tampur kena dia tu. Belajar tidak pandai-pandai buat. Lagi dah tutup bangka. Semayang tak betul-betul lagi. Suruh mengaji tak ada. Ini mengaji lah ustaz. Yelah dah tua, nasib baik. Nasib baik lah ustaz, jangan marah tekan dia kata. Nak marah pun marah orang yang tak datang. Tak apalah, tolong sampaikan kepada orang yang tak datang. Itu tujuan. Ya, tak faham-faham lagi. Sampaikan tutup semayang pun tak betul lagi. Macam orang basuh tangan. Kadang-kadang kita getik ni, kata orang Perak. Kata orang Perak, ya. Getik apa mana getik? Menyampah getik kita orang Perak. Getik aku tengok ni. Cara dia basuh tangan. Badua, dia badua pun orang Perak juga. Berarti orang Negeri. Dia basuh tangan, dah lah tangan tu belum pun. Tak belum pun. Belum pun apa ni? Apa belum pun? Penuh lah ni, melekat habis ni. Dia basuh hujung. Ya, habis macam mana tak basuh hujung ustaz? Bekas air basuh tangan pun, Allah. Macam nak apa, bekas nak perah jus limau. Kecil je. Itu yang pergi dekat singki basuh tangan tu biar puas hati. Manakala itu cara basuh tangan pun ada je. Lepas tu nak salam dengan orang. Itu yang seronok tu. Nak tisu pun tak ada. Itu yang main lap pakai seprah je tu. Gitu. Gitu. Korang ajar orang pergi makan kenduri ni dalam saling. Lepas tu tuan rumah tu satu hal, pengantin satu hal, yang datang makan tu pun satu hal. Tu yang belum datang bawa satu van nak makan tengah hari makan kenduri. Dalam kad jemputan suami isteri bawa satu van. Van apa? Apa ni? Bukan answer Alphard tu dia bawa ni. Penuh ramai. Makan tengah hari dia kata. Tuan rumah dah pakai baju Melayu ala Johor, poket keluar semua. Envelope pun tak bagi dia kata. Jadi kalau nak buat bajet malam sekarang tengok-tengok tak buat duit. Sekian ni maklum dah. Itu cara lah. Musim-musim keluar kinara kita sebut isu tu. Ya? Nanti musim orang beranak nanti kita cerita bab belah mulut, bab apa orang Melayu potong jambul. Ini semua mengarut semua ni. Istilah-istilah tu mengarut. Teknik buat tu nak kena betul. Nanti kita cerita kemudian. Tunggulah bila ramai nak beranak nanti. Kita cerita bab beranak pula nanti. Ya? Lambat ustaz 9 bulan nanti. Tak apa. Jom kan? Mana cerita ni tadi ni? Hari ni semua masuk tak apa, biarkan. Berpaling muka ke kanan dan ke kiri. Paling muka ke kanan dan ke kiri. Baik. Kalau kita tengok teruskan dulu. Yang keempat, mengangkat muka sedikit ke arah kiblat. Mengangkat muka sedikit ke arah kiblat ketika memberi lafaz salam sehingga selesai salat. Ini ramai orang kita silap ni. Orang kita bukan angkat kepala, dia tunduk kepala. Orang kita kebanyakannya macam ni. Tengok ya. Bila nak bagi salam, posisi muka dah memang kadang-kadang macam ini. Pandangan sisinya.
Buat rumah pun ada side elevation lah. Ni Pak. Jadi bila dia bagi salam dia, Assalamualaikum. Siapa suruh pun tak tahu. Siapa suruh? Dia kata ramai orang buat begitu. Ramai orang tu orang ke orang apa? Orang jahil ke, orang belajar ke, atau orang yang buat kerana orang dulu buat? Kamu kenapa tak ambil orang dulu yang belajar? Macam itu juga, kenapa ikut orang yang bersanding? Ikut orang yang tak bersanding. Ni bila cakap ikut orang, kita kena ramaikan orang yang faham. Jangan bersanding. Jangan cukur jambul. Cukur rambut, bukan cukur jambul. Jangan batalkan sembahyang, sarung cincin. Jangan makan beradab, suap mulut sendiri. Oh gitu. Ada. Bukan kahwin, nikah. Bukan bersanding, ambil gambar. Nah. Baru dia tahu Ustaz, betul rupanya. Tadi nampak macam Wahabi je. Wahabi apa benda pula? Saya lah anti Wahabi. Dr. Wahbah Zuhaili, anti Wahabi. Yang dapat anugerah Mal Hijrah kita tahu ni. Anti Wahabi. Ini cerita. Awak kita apa? Assalamualaikum. Selama ni buat dan tak mau tanya, dan ustaz-ustazah mengajar pun tak mau tegur, tak nak betulkan, tak nak keluarkan isu ni. Ilmu ni rezeki tuan-tuan, nak faham ni rezeki. Bukan mana kita belajar dengan ustaz popular keluar TV kita dapat isu ni, tak semesti. Bukan mana kita mengaji kitab sebelum datang ke sini kita dapat isu ni, tak semesti. Nak cerita ilmu ni rezeki. Rezeki. Orang ramai lama dah mengaji, tak dapat isu. Ada seorang tu datang sekali, dapat isu tu ustaz tu cerita itu. Rezeki. Sebab itu istiqamah tu menjadi wajib atas dasar menuntut ilmu. Priority, keutamaan. Jadi kalau kita Assalamualaikum, tak betul lah. Sebab kaedahnya mengangkat muka sedikit ke arah kiblat ketika memberi lafaz salam sehingga selesai solat. Maknanya kepala kita memang dalam posisi kita tengok tempat sujud. Jadi angkat macam mana? Sikit aja, tengok depan. Assalamualaikum. Itu mana angkat? Jangan bertunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Assalamualaikum warahmatullahi. Dia begitu. Dia bukan Assalamualaikum. Kemudian orang perempuan lah. Kalau ustaz, orang lelaki ni, orang perempuan ni dia tak puas hati macam orang sebut orang perempuan, terima lah orang perempuan dulu. Sebab kita tengok kain telekong tu, dia putih semua kan. Bila tunduk tu nampak penuh tunduk tu. Orang lelaki ni kadang songkok pun tak pakai, botak je kepala tu. Jadi tak apa nampak. Orang perempuan ni pun nampak. Kalau dia tunduk pun nampak dia punya keseragaman telekong tu. Kat Masjid Negara bila tunjuk doa awal tahun, akhir tahun, bila semakin kita tengok, oh begitu, kepala tunduk semua. Ustaz tak pergi masjid tengok TV. Bukan, ada rakaman. Jangan sangka buruk dengan ustaz. Ceritanya ustaz tak main TV-TV ni. Sebab TV-TV pun kan nak menyampah tengok. Okey. Assalamualaikum. Oh nampak lembut orang perempuan buat semayang. Tapi dengan laki garang, ya Allah, macam rimau. Dengan anak-anak banking ni macam Musa. Dengan kawan-kawan vaksin, oi, bukan main. Tapi bila semayang, dia punya tunduk bukan main. Tapi bila luar, lagi tak bersanding, langkah mayat aku dulu. Ini cucu pertama aku. Kalau mati aku nanti tak pejam mata aku. Elok, mari saya pejamkan sekarang. Tahu dah saya nak training macam mana, ya? Kelopak mata tu bagi pejam. Tak pejam, mari saya pejamkan. Siapa mayat yang tak pejam, panggil saya. Ini bukan Ghostbuster. Nak ceritanya tolong pejamkan mata. Pokok kerana bersanding tak boleh pejam mata. Dia geram betul ya. Dia cari ustaz-ustaz yang boleh kan tu. Allah Akbar. Mana cerita tadi? Tengok ke depan ya. Cuba kita tengok apa ceritanya. Allah Akbar. Tentang menoleh ke depan ni, kita ambil kita tengok mazhab Hanafi, sunat menoleh ke kanan sewaktu memberi salam pertama dan menoleh ke kiri sewaktu memberi salam kedua. Dia faktanya umum.
tengok kanan, tengok kiri. Ya. Maliki dia kata waktu bagi salam untuk keluar dari sembahyang sunat yang menjadikan makmum menoleh ke kanan keseluruhannya. Tengok semua. Begitu. Bagi imam dan orang yang sembahyang bersendirian, sunat mengarah ke kiblat sewaktu menyebut kalimah as-salam. Maknanya tengok depan. As-salam. Tengok depan ya. Kemudian diakhiri dengan menoleh ke kanan sehingga dapat dilihat ya dengan jelas pipinya sewaktu menyebut kum pada kalimah alaikum. Assalamualaikum. Itu bagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki daripada tunduk Assalamualaikum. Sebab dia kum tu dah memadai. Tengok perbincangan sebelum ni. Kum mana orang dah nampak pipi kanan. Warahmatullah sunat. Tengok depan balik. Assalamualaikum. Kum aja tengok sana. Warahmatullah. Dia tak ada tunduk. Dia angkat kepala. Ya. Kemudian dua lagi mazhab, yakni mazhab Syafi'i dan anak muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali. Ucapan salam hendaklah dimulai dengan menghadap ke arah kiblat. Ucapan salam hendaklah dimulai dengan menghadap ke arah kiblat. Maknanya angkat muka ke depan, tengok depan, bukan tunduk. Ya, angkat muka. Kita memang ada posisi kepala tu tunduk sebab tengok tempat sujud ketika tasyahud. Jadi angkat sebagai permisi. Sebagai permisi. Sebab Nabi SAW waktu Isra' dan Mi'raj, lihat balik rujuk kita punya ceramah Isra' Mi'raj ya, insya-Allah kitab tu. Nabi bila menghadap Allah Rabbul Jalil ya, semua dalam keadaan tunduk, sujud, tunduk. Allah kata angkat kepalamu wahai Muhammad. Maknanya tunduk ni tanda merendah diri. Lepas tu kita angkat ni tanda permisi. Jadi bagi Syekh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, ucapan salam dah dimulai dengan menghadap ke arah kiblat sambil menyebut Assalamualaikum. Kemudian barulah ya boleh berpaling sambil mengakhiri salamnya dengan ucapan warahmatullah. Ini berdasarkan kepada kenyataan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Isteri Nabi. Ini untuk musim-musim sambut Maulid ni lah. Banyak tempat saya tanya fil bilangan isteri Nabi. Berapa isteri Nabi aja? 4 ya Ustaz. Fil saya kata. Aja 11. Nabi kita berapa? Ni seorang kata 4, ni seorang kata 11 ni. Dah berapa belas tahun dah dengar ceramah Maulidur Rasul, tak faham-faham isteri Nabi. Patutlah tak boleh jadi contoh sebagai isteri macam isteri Nabi. Janganlah macam tu Ustaz, dia kata. Habis isteri Nabi pun tak tahu berapa. Saya kata 13. Jangan muka macam orang tadi, saya kata. Jangan kata Nabi ni kuat apa ni dia punya nafsu. Kita kena tahu isteri Nabi jumlah semua 13. Tapi bila Nabi wafat, isteri dia kekal 9 orang. Turun ayat poligami An-Nisa ayat 3, isteri Nabi waktu tu 9 orang. Lepas tu Nabi tidak bernikah lagi kerana sudah turun syariat, isteri hanya boleh 4 orang saja. Ini Aisyah. Itu belum tanya lagi isteri nombor 1 apa nama, isteri nombor 13 apa nama. Memang fail lah. Memang fail. Menandakan kita dengan sirah Nabi ni banyak lagi jahil. Walaupun sambut Maulidur Rasul tiap-tiap tahun. Banyak kena tengok sirah Nabi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mafhumnya kita ambil sekarang untuk menyematkan masa Nabi SAW memberi salam terus ke hadapannya. Maknanya bila dia lafazkan salam terus tengok depan. Jadi mazhab Hanbali dengan Syafi'i dia lain sikit daripada mazhab Maliki. Maliki dia Assalamualaikum, Assalamu tengok depan, alaikum paling. Syafi'i Hanbali Assalamualaikum warah baru paling. Yang rukun tengok depan, warah yang sunat baru paling. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok
Lepas balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab kita. Angguk-angguk tak ada, giling-giling lagi tak ada. Kita tengok apa kata tuan kitab kita lagi mengenai ini, ya. Jadi nak ceritakan maksudnya daripada hadis tadi, Nabi SAW, ya, kalau kita tengok dalam fiqhul Islami, memulakan salam, ya, sedemikian caranya, dan ucapannya warahmatullah adalah sewaktu baginda berpaling ke kanan dan ke kiri. Ya, maka disebut di sini wa an yabtadi'ahu mustaqbilan biwajhihi al-qiblah, ya, wa an yabtadi'ahu mustaqbilan biwajhihi al-qiblah, maknanya memulai salam sambil menghadap mukanya ke arah kiblat. Wa an yunhiyahu wa an yunhiyahu ma'a tamamil al-iltifat, ya, dan dia kata menyelesaikan sambil berpaling ke kanan dan ke kiri. Itu sunat. Bila Assalamualaikum tengok depan, selesaikan warahmatullah pada kanan. Itu dia kata wa an yunhiyahu ma'a tamamil iltifat, ya, selesaikan bila dia paling ke kanan ataupun ke kiri. Jadi apa yang kita patut buat sekarang, tuan-tuan, betulkan balik. Selama ni Assalamualaikum kita tunduk. Sekarang Assalamualaikum tengok depan. Itu belum tangan lagi. Ada orang bila Assalam dia jatuhkan tangan. Tak betul. Assalamualaikum jari terus macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah angkat. Ini cerita sapu muka, next change coming soon. Supaya jangan orang kata, mana ada sapu muka, orang Arab pun tak sapu, dia kata. Nanti ikut Arab ke ikut Nabi, tanya dia balik. Apa orang Arab tak faham ke, dia kata. Anda nak tunjuk orang Arab yang faham punya kitab? Ada ke Ustaz? Itu kena mengaji lagi. Ya, jangan pergi Mekah ikut orang Arab semua. Ya. Baik, itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengisian kita hari ini, kita sampai kepada muka surat 33 pecahan yang keempat di bawah tajuk perkara-perkara sunat dalam melafazkan salam. Akan datang sebenarnya dia termasuk juga perkara 5, ya, memulai salam dengan muka menghadap ke arah kiblat. Tadi angkat muka. Bila angkat jangan dongak, maknanya hadap ke arah kiblat. Nombor 5 itu juga. Ketika itu dilafazkan kalimah Assalamualaikum, kemudian barulah berpaling sambil mengakhiri salamnya dengan lafaz warahmatullah. Ini yang saya sebut tadi, ada rupanya sini, ya. Berdasarkan kenyataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam terus ke hadapannya. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salam sedemikian, dan ucapan warahmatullah adalah sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling ke kanan dan ke kirinya. Rupanya sampai nombor 5 dah kita hari ini. InsyaAllah pada siri yang ke-27 akan datang, kita akan sambung bilangan 6, dan masih lagi permasalahan-permasalahan tentang melafazkan salam di dalam ibadah sembahyang. Nanti tuan-tuan, cerita sembahyang ni cerita panjang sebenarnya. Bukan cerita semudah 1, 2, 3. Tapi dia akan jadi semudah 1, 2, 3 bila kita belajar betul-betul. InsyaAllah. Sampai sini dululah pertemuan kita pada kali ini. Hingga berjumpa lagi di siri yang akan datang. Rajin-rajinlah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah diperolehi dengan izin Allah. Yang baik daripadanya silap teman saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.